Untuk kanan. Assalamualaikum semua. Jelas ke suara saya? Kalau jelas boleh tulis di ruang komen lah suara saya jelas atau tidak. Okey, Kak Anissa kata jelas. Okay, Assalamualaikum semua follower family mengaji Tenten. Selamat petang. Saya Aisyah, pelajar praktikal dari UiTM Shah Alam. Okay. Apa khabar semua? Sihat? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat di samping keluarga tercinta. Dah siapa yang boleh share kepada kawan-kawan kita lain. Semoga dengan kita share live ni, sama-sama kita dapat manfaat dan jadi asbab kebaikan di akhirat nanti, insya-Allah.
Okay, saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Jelas ya suara saya? Alhamdulillah, terima kasih yang dah share. Waalaikumsalam Kak Hariza. Waalaikumsalam Kak Isnani. Okay, terima kasih Kak Zumali sebab dah share. Okay. Waalaikumsalam Kak Zahara. Kak Zahara sihat ke? Waalaikumsalam. Terima kasih yang dah kongsi. Alhamdulillah. Okay. Terbaik semua. Waalaikumsalam Kak Asia Harun. Okay. Semua dah bersedia ke? Kalau dah bersedia, InsyaAllah saya nak mulakan bacaan hadis. Waalaikumsalam Puan Zaini. Kak Mimi, waalaikumsalam. Okay. Oh, Kak Haliza kita dah bersedia. Macam mana dengan yang lain? Dan yang lain dah kita boleh start ke? Semua dah bersedia? Waalaikumsalam Mak Faizal. Okay. Baiklah. Sebentar ya, saya nak ke surat. Okey, boleh nampak ya gambar hadis ni, hadis 20. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan satu hadis di bawah bab 2 penawar hati, hadis 20 yang bertajuk Kenapa Doa Ditolak. Okay, baik, semua dah bersedia ya? Boleh nampak ya gambar di sini? Jelas? Okay. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saya nak kena sikit. Maaf ya. Okay, saya ataskan sikit. Saya tak nampak. Okay. Jelas ya? Saya mula semula lah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat wa'malu salihan. Wa qala ta'ala Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Summa dhakara ar-rajula yutilu as-safara Ash'asa akbara yamuddu yadah ila sama. Ya Rab, Ya Rab. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lah. Waalaikumsalam. Kak Siti Rahama, Kak Samira. Okey. Artinya, saya sambungnya. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh orang yang beriman dengan apa yang telah diperintahkan kepada sekalian mursalin, yakni para rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti yang disebutkan dalam hadis di atas, yakni hadis yang saya bacakan sebentar tadi sebelah ni, yang maksudnya, hai sekalian rasul, makanlah daripada yang baik-baik, yakni yang halal, dan beramallah dengan amalan yang baik. Dan Allah berfirman pula, hai orang-orang yang beriman, makanlah daripada segala yang baik yang telah kami berikan rezeki kepada kamu. Kemudian Nabi SAW menyebut kisah seorang lelaki yang jauh perjalanannya, kusut rambutnya dan berdebu badannya, telah mengangkat kedua-dua tangannya ke atas langit sambil berdoa, Ya Rabb, Ya Rabbi, Ya Tuhanku. Sedangkan makanannya daripada harta yang haram, minumannya daripada harta yang haram, pakaiannya daripada harta yang haram, dan mulutnya disuapkan makanan yang haram, maka bagaimana akan diperkenankan doanya? Riwayat Muslim. Okay, itu adalah erti daripada hadis kenapa doa ditolak tadi. Jadi saya seterusnya saya akan baca sikitlah keterangan daripada hadis tadi. Suara saya jelas ke?
Okay. Allah memerintahkan kita supaya mencari rezeki daripada sumber yang halal. Sama ada rezeki itu untuk dimakan, diminum, dipakai atau disumbangkan. Okay. Rezeki daripada sumber yang haram merupakan tempat kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tubuh badan yang tumbuh daripada makan makanan yang haram itu akan dibakar dalam api neraka. Okay. Kalau kita lihat keadaan seorang lelaki yang disebutkan dalam hadis di atas, tentu kita akan berkata orang yang seperti itu sangat sesuai untuk diberikan simpati dan belas kasihan. Seorang yang jauh di perantauan, tidak mempunyai sanak saudara dan tempat untuk mengadu nasib. Tambahan pula, tiada tempat kediaman yang menyukarkannya mengurus kehidupan harian dengan baik. Lalu, dia pun menadahkan tangannya ke langit, meminta belas kasihan daripada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Okay. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tetap tak akan memakbulkan permohonannya. Okay. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala itu kejam? Tidak ya. Okay. Tidak, sama sekali tidak. Adakah Allah telah memungkiri janji yang telah pun dinyatakannya untuk memperkenankan segala seruan hamba-Nya? Tidak. Sama sekali tidak. Apakah Allah enggan memberikan sedikit daripada harta benda dunia yang tidak bernilai di sisinya ini untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh semalam ini? Tidak, sama sekali tidak. Tidak lain dan tidak bukan nasib yang terlalu malang ini disebabkan daripada makanan, minuman dan pakaian yang diambil daripada harta yang haram. Oleh itu, kita hendaklah berhati-hati dalam mencari nafkah untuk hidup supaya tidak terlibat dengan sumber yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi batu penghalang terhadap segala doa yang dimohonkan kepada Allah. Okey. Waalaikumsalam Kak Ramlah. Waalaikumsalam Kak Nur Aini. Okey, daripada hadis doa yang tidak dimakbulkan ni, kita sendiri tertanya-tanya tak sebab apa doa kita tu tak dikabulkan, tak dimakbulkan oleh Allah? Pernah tak kita tertanya-tanya? Okey, hari ni saya nak kongsi sikit lah antara sebab-sebab doa itu tak dikabulkan. Waalaikumsalam Kak Umi. Okey, sebab yang pertama adalah diri, dosa dan apa-apa yang haram. Maksudnya kat sini antara penyebab tak dikabulkan doa kerana diri kita yang dipenuhi oleh dosa. Okey, manusia memang pendosa dan tak pernah luput dari melakukan kesilapan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membuka pintu kemaafannya. Okey, Kak Siti Rahmah kata betul. Okey. Okey, sebab yang kedua adalah kita tidak yakin ketika berdoa. Okay, ramai di kalangan kita doanya tu hanya sekadar cuba-cuba nak berdoa je. Lepas tu ada yang anggap doa ni macam rutin harian, manusia berdoa lepas solat kan. Inilah sebabnya jadi atau wujud perasaan tak yakin Allah akan mengabulkan doanya. Okay.
Semoga selepas ini kita semua, termasuk saya sendiri, bila kita berdoa, kita yakin dan sungguh-sungguh dalam berdoa lah. Kita doa dengan bersungguh-sungguh, dengan serendah-rendah hati kita. Okey, suara saya jelas ke? Waalaikumsalam Kak Asna. Okey, sebab yang seterusnya, yang terakhir adalah mungkin sebab Allah hendak beri yang terbaik dari semua doa-doanya, iaitu pahala kebaikan di akhirat. Okey, kesimpulannya, setiap manusia ada impian dan kehendak yang ingin kita capai kan. Jadi jalan dia, kita kena berdoa. Ada orang berdoa untuk dapatkan kekayaan, apa lagi? Jawatan, keluarga bahagia, kebijaksanaan, sebagainya lah. Okay, Kak Ma kata gambar sudah jelas. Okay, terima kasih Kak Ma. Okay, saya rasa sebelum saya akhiri, siapa yang nak sertai kelas online, kita ada kelas asas, kelas talaki dan kelas tajwid, boleh tekan link di komen ni ya. Okey. Waalaikumsalam Kak Cik Mah Majid. Okay. Saya akhiri dengan tasbih kafarah wa sunnah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.